Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Hadi bin Asmiza dan nombor metrik 207-2022-748-307. Bagi memulakan video pembentangan kami yang bertajuk Tolarisme beragama dalam masyarakat majmuk serta kesan kepada budaya, sosial dan ekonomi, saya akan memulakan dengan pengenalan. Sebagai pengenalan untuk meneruskan topik kami ini, Malaysia adalah contoh negara yang terdekat yang mempunyai pelbagai agama yang dianuti. Sebagai contoh, Islam, Buddha dan Hindu. Namun adakah kita ini mempunyai sifat toleransi dalam hidup beragama di Malaysia? Apa itu toleransi? Toleransi dari segi bahasa adalah sikap bertolak ansur atau berlapang dada dalam sesetengah perkara. Manakala dari segi ideologi tentang toleransi beragama ini adalah sifat keterbukaan tentang penerimaan pendapat yang berlainan agama. Islam merupakan agama yang bersifat universal iaitu rahmatan lil alamin. Namun tidak semua intipati ajaran Islam itu bersifat universal kerana ibadah khasnya yang mempunyai nilai yang terkandung dalam agama itu sendiri. Islam juga merupakan suatu agama yang tiada paksaan untuk dianuti maupun penindasan terhadap manusia. Tujuan sebenar kita sebagai manusia untuk menanamkan sifat toleransi beragama ini adalah untuk mewujudkan hubungan antara manusia. Hubungan yang dimaksudkan adalah dari segi mahmudah, iaitu keharmonian yang diwujudkan ketika hidup di dunia yang pelbagai agama. Perkara ini terbukti dalam surah Al-Hujurat ayat ke-113 yang bermaksud, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali." Begitulah sedikit penerangan tentang pengenalan tolerisme beragama serta konsep dan tujuan toleransi beragama di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Maisara binti Ghazali. Nombor kad metrik 2022-750715. Di sini saya akan terangkan tentang kesan positif. Sudah terang lagi bersuluh, negara Malaysia adalah unik kerana kaya dengan komuniti masyarakat yang berbilang agama, bangsa dan budaya. Hubungan ini menjadi sebagai penanda aras bagi negara kita untuk mencapai matlamat sebagai negara yang harmoni. Jadi tidak heranlah jika perpaduan ini memainkan peranan penting dalam mencapai prospek negara untuk kekal sebagai negara maju dan harmoni. Sifat ini juga memberikan kesan positif kepada masyarakat, iaitu yang pertama ialah masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Hal ini kerana tiada isu konflik persefahaman yang timbul antara satu sama lain yang menyebabkan berlakunya perbalahan atau kerusuhan. Sebagai contoh, tragedi rusuhan yang berlaku pada 13 Mei 1969 menjadi satu penderitaan dan mimpi ngeri bagi rakyat Malaysia, dan perkara itu haruslah kita tangani daripada ia berulang kembali. Secara keseluruhannya, sikap saling hormat menghormati, bekerjasama dan bertolak ansur haruslah ditekankan dalam sifat diri individu seseorang masyarakat untuk menjadikan sesuatu hubungan itu menjadi harmoni lalu dapat mengekalkan suasana persekitaran yang aman dan damai. Dan yang kedua ialah sektor budaya juga dapat diperkenalkan ke pesada dunia. Untuk pengetahuan semua, keunikan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya dapat memberikan tarikan buat para pelancong keluar negara untuk berkunjung ke tanah air kita. Hal ini kerana untuk mengambil peluang untuk mempelajari dan mengambil pengalaman dalam budaya dan adat resam yang ada di negara kita. Jelaslah perkara ini dapat meningkatkan imej negara serta pembangunan budaya di tanah air kita. Yang ketiga, perkembangan ekonomi negara juga meningkat. Hal ini kerana dengan sifat memupuk perpaduan dan toleransi dalam kalangan kelompok masyarakat majmuk di Malaysia bukan sahaja dapat mengekalkan suasana persekitaran yang harmoni, namun kita dapat mengekalkan nama dan imej negara yang maju dan unik kerana kita mampu mengekalkan prestasi negara
dalam masa yang sama dapat membantu mengembangkan ekonomi negara, di mana negara Malaysia akan mendapat kepercayaan daripada kepercayaan dengan negara lain untuk menjalinkan dan membina hubungan diplomatik dalam usaha untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan negatif sekiranya toleransi beragama dalam masyarakat majmuk di Malaysia terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi tidak wujud. Seperti yang kita sedia maklum, toleransi beragama amat penting untuk diterapkan dan diberi pendedahan awal sejak kecil supaya tiada kesan negatif yang akan berlaku kepada masyarakat di negara Malaysia kelak. Antara kesan negatif yang boleh diperolehi ialah negara akan menjadi huru-hara kerana tiada toleransi antara kaum disebabkan oleh agama. Oleh itu, negara tidak akan selamat untuk didiami kerana keselamatan dan keamanan negara akan diancam oleh masalah yang diperolehi disebabkan sifat angkuh dan tidak bertanggungjawab yang dimiliki oleh masyarakat di Malaysia. Hal yang demikian menyebabkan akan adanya pergaduhan yang akan berlaku di antara kaum yang berbilang agama dan bangsa serta boleh menyebabkan kadar jenayah terus meningkat di negara ini. Hal ini juga boleh memberikan perasaan yang tidak tenteram kepada masyarakat yang berada di negara Malaysia. Oleh hal yang sedemikian, masyarakat digalakkan untuk mempunyai sifat bertoleransi seperti bertolak ansur, sabar, menghormati, berlaku adil supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Kesan kedua yang boleh diperolehi ialah ekonomi yang tidak stabil. Tiada sikap toleransi antara masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia juga boleh menyebabkan penindasan ekonomi. Seterusnya, perkara ini akan mengundang kebimbangan dan keraguan terhadap pelabur asing yang hendak melakukan pelaburan di Malaysia oleh kerana negara Malaysia yang mempunyai sektor ekonomi yang tidak stabil. Di samping itu, tiada toleransi bersama kaum dan agama juga akan menyulitkan negara Malaysia untuk membuat penambahbaikan di negara, dan tanpa penambahbaikan ianya tidak akan menarik perhatian pelancong untuk datang ke Malaysia. Hal ini kerana industri pelancongan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia. Antara peristiwa yang boleh dijadikan pengajaran ialah pada 13 Mei 1969, di mana peristiwa ini telah membuka mata rakyat agar tidak mengulangi kejadian ini. Kejadian ini berlaku disebabkan ketidakadilan dalam aktiviti ekonomi di negara yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Sekian, terima kasih. Berdasarkan tajuk impak toleransi beragama dalam masyarakat majmuk di Malaysia dan kesan ke atas pembangunan sosial budaya dan ekonomi, terdapat dua contoh isu yang boleh saya kaitkan. Yang pertama, prinsip pertama rukun negara juga menggariskan kepercayaan kepada Tuhan. Inilah yang telah ditekankan oleh Perlembagaan Malaysia sejak dini lagi. Akan tetapi, pada Selasa yang lalu, 8 Disember 2020, banyak kenyataan berunsur tidak puas hati dikeluarkan oleh kalangan rakyat India yang rata-ratanya kecewa dan marah akan tindakan perobohan kuil Sri Raja Muniswara di Taman Bersatu di Kuala Kedah yang telah dikatakan berusia lebih 50 tahun yang dilakukan oleh pihak Majlis Bandaraya Aerostar MBAS. Jika rujuk Perlembagaan Malaysia, perkara 149 dalam sistem perundangan, ianya jelas-jelas bahawa ketika berlaku keadaan mencetuskan ketakutan dalam kalangan masyarakat, kejejaman dan kezaliman terhadap manusia atau harta benda, perkara itu akan dilihat sebagai serius. Oleh sebab itu, negara kita amat menekankan prinsip kedaulatan undang-undang agar seluruh rakyat Malaysia dapat patuh dan menghormati undang-undang dalam negara kita. Perkhidmatan van jenazah bagi mereka yang betul-betul susah, RM RM1 sahaja. Tolong share agar perkara ini sampai kepada golongan yang tidak berkemampuan. Puan Chi Heng. Jadi inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pakcik berbangsa Cina yang tujuan utamanya hanya untuk melakukan kerja kebajikan tanpa mengira bangsa. Contoh isu kedua ini pula ialah mengenai Puan Chi Heng
yang merupakan seorang pemandu teksi yang telah tular di media sosial dan juga terkenal dengan panggilan Pakcik Teksi 10 Sen dan Pakcik Sewa RM RM1. Ketika diwawancara, dia menyatakan bahawa niatnya hanyalah satu, iaitu membantu golongan yang berkesusahan atau tidak berkemampuan serta membantu orang yang kehilangan orang yang tersayang. Seperti yang kita lihat, banyak individu seperti masyarakat dari pelbagai jenis kaum yang memberi pujian, serta ini adalah salah satu inisiatif yang amat baik dalam menguatkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk seperti yang kita lihat membantu tanpa memikirkan kaum dan bangsa. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zurhanis binti Ahmad Zaki. Saya akan bentangkan cadangan penambahbaikan. Langkah utama yang boleh kita ambil adalah dengan memupuk persefahaman tentang agama yang berlainan. Meskipun agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, namun perkara 11 Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan isu kebebasan beragama di Malaysia. Ini bermakna seseorang individu diberikan kebebasan untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Agama Islam juga tidak memaksa seseorang itu untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Hal ini adalah kerana setiap agama mempunyai kesefahaman masing-masing. Kita juga boleh mempelajari dan mengambil iktibar melalui agama yang lain. Kita seharusnya tidak boleh memperlekehkan agama yang lain hanya kerana amalan kita berbeza dengan mereka. Oleh hal demikian, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk menghormati agama yang lain. Selain itu, sekolah merupakan titik permulaan pada generasi muda yang bakal memimpin masa hadapan untuk mengenali 1001 pemahaman. Dengan adanya subjek-subjek yang berkaitan dengan perpaduan, hubungan antara satu sama lain boleh diperkukuh hari demi hari. Sebagai contoh, subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Bagi pelajar yang beragama Islam, sudah semestinya kita mempelajari agama-agama yang lain seperti Buddha, Hindu, Confucius dan lain-lain. Ini kerana kita ingin mengetahui serba sedikit mengenai sesuatu agama dan berkemungkinan besar mempunyai pengajaran yang boleh kita pelajari. Namun begitu, bagaimana pula dengan pelajar yang beragama lain? Pendidikan moral merupakan satu subjek yang mengajar tentang penerapan nilai-nilai murni dalam diri untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Perkara ini menunjukkan mereka telah diterapkan untuk saling menghormati walaupun berbeza agama. Jelaslah, guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memastikan generasi muda menghormati agama-agama yang lain. Rakyat Malaysia juga sewajarnya menghindari sebarang tindakan yang dapat mencetuskan provokasi antara agama. Lagu rap yang berjudul Negaraku hasil karya Namawe ini mempunyai unsur-unsur menghina perlembagaan negara dan dasar-dasar pentadbiran negara telah menimbulkan api kemarahan rakyat Malaysia. Perbuatan yang membangkitkan isu ini akan mengakibatkan perbalahan antara satu sama lain dan seterusnya boleh menyebabkan pergaduhan dan peperangan. Perkara ini bukanlah perkara yang kecil yang boleh dipandang enteng oleh masyarakat. Kekurangan daripada senario ini akan menyebabkan kematian, pembangunan negara terbantut dan imej negara dipandang rendah oleh negara luar. Akibatnya, semua sektor akan terjejas dan ianya boleh meningkatkan kadar inflasi dalam negara. Justru itu, tiada istilah racism ataupun semangat asabiah yang perlu ada dalam diri kerana sikap ini hanyalah membawa kebinasaan dan perpecahan kepada kita. Inisiatif lain yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan aktiviti-aktiviti bersama. Misalnya, rumah terbuka dapat mengeratkan hubungan pelbagai agama. Bukan itu saja, penganjuran ini seperti serampang dua mata kerana kita juga dapat mempelajari tradisi setiap agama dari segi pemakaian, makanan, budaya, adat resam, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Di samping itu, aktiviti sukan dan rekreasi juga boleh memupuk sifat kerjasama dan toleransi antara satu sama lain. Umum mengetahui aktiviti ini terbuka kepada sesiapapun tanpa mengira lapisan umur masyarakat. Oleh itu, aktiviti ini boleh mencapai pepatah serampang dua mata juga kerana selain ianya dapat menyihatkan tubuh badan dan mencerdaskan minda, ia juga boleh melahirkan semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk.
Kegiatan aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam komuniti juga merupakan aktiviti lain yang boleh meningkatkan perpaduan pelbagai agama. Ibarat peribahasa, perak sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka terbuktilah bahawa penganjuran aktiviti seperti ini dalam masyarakat majmuk dapat melahirkan hubungan persaudaraan tanpa mengira agama, budaya dan kaum. Yang Malaysia untuk mengutuhkan semangat perpaduan yang berbeza agama. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itulah peribahasa yang membuktikan bahawa usaha seseorang itu yang akan membawa pengakhirannya bagaimana. Dengan ini, semua pihak perlulah bersatu padu agar kemerdekaan dan kedaulatan yang dikecapi ini berkekalan dan menjadi suri teladan kepada negara yang lain. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, konsep toleransi ini sendiri mempunyai peranan yang penting dalam menjaga keharmonian antara masyarakat yang berlainan agama. Dalam erti kata lain, perkara ini adalah merupakan salah satu tanggungjawab yang perlu diambil berat oleh semua individu dalam setiap masa kerana ia dapat menghasilkan perubahan terhadap budaya, sosial serta ekonomi dalam negara. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini membawa maksud untukmu agamamu, untukku agamaku. Hal ini menerangkan bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai perbezaan dengan agama orang-orang kafir. Justru itu Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang masalah toleransi dalam ayat tersebut, iaitu setiap ibadah mestilah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampur adukkan urusan yang lain. Jadi kita haruslah bertoleransi dengan semua agama di Malaysia kerana ia merupakan alat pemersatu bangsa dalam sesebuah negara. Sebaliknya, negara tidak akan harmoni jika mereka gagal bersikap sedemikian. Walau bagaimanapun, harapan kami sebagai seorang pelajar yang prihatin adalah semua pihak haruslah memainkan peranan serta tanggungjawab dalam mewujudkan perpaduan dengan melakukan pendekatan secara ofensif dan menitik beratkan serta menjaga dan menghargai persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam agama di Malaysia. Kami tutup pembentangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.